Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Apa khabar semua? Khabar baik, Doktor. Alhamdulillah. Ya, liqa'una fi hadzal masa' li التأكد من مدى صحتنا من مدى صحة فهمنا نحو موضوع المحكم والمتشابه في القرآن. Jadi perjumpaan kita pada petang ini adalah untuk memastikan bahawa kita betul-betul faham muhkam dan mutasyabih ini. Sebab muhkam mutasyabih ini adalah perkara yang penting. Kena kita ambil tahu sebab ia berkaitan dengan perkara asas tentang Al-Quran. Jadi tanpa membuang masa, saya akan membacakan ayat dan saya akan tunjuk siapa yang saya nak untuk menjawab soalan saya itu. Okey, coba dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Okey. Siapa yang dekat di hati ni? Nurul Azmidah. Nurul Azmidah ada ke? Ada, Ustaz. Okey, open kamera. Nurul. Ya. Nurul, engkau di mana Nurul? Nampak Nurul di mana? Nurul di mana? ada kat rumah. Aku tahulah, takkan engkau di langit. Di mana tu di rumah? Kelantan. Oh, Kelantan. Ada banjir ke tak ada banjir? Oh, kat sini tak pernah banjir lah, kat kampung saya ni. Oh, aman lah ya. Alhamdulillah. Okay. Tapi Kelantan dengan Negeri Sembilan PKPB kan? PKPB. PKPB tu boleh rentas negeri kan atau tak boleh? Tak boleh. Tak boleh rasanya. Ini di luar daripada muhkam mutasyabih. Hoi. Okey, Nurul Azmidah. Macam Nurul Azmidah sudah dengarkan tadi ayat kursi kan? Dah dengar. Soalan saya Nurul, sila Nurul keluarkan daripada ayat kursi itu mana-mana perkataan yang mutasyabihat dan huraikan kenapa ianya mutasyabihat. Faham Nurul soalan? Faham, Ustaz. Okey lah. Sila. Sekejap ya, Doktor. Saya nak boleh.
Doktor? Iya. Al-Qayyum. Ha? Al-Qayyum ke? Al-Qa? Al-Qayyum. Al-Qayyum itu... Bukan. Itu muhkam. Bukan. Betul lah sifat Allah. Tak Ha. macam ni. Tak, itulah macam ni. Tak semua sifat Allah itu yang digambarkan dalam Al-Quran, Nurul Asmida itu mutasyabih. Tapi ada masanya ia mutasyabih. Ia berkait dengan maksud dan kontekstual makna lah. Tapi Al-Qayyum di sini dia Lebih muhkam. kepada sifat Allah. Ha. Sekejap Saya cuba lagi yang Ustaz. Boleh. Yang la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Yang la ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatun Wala naum. wala nom. Betul lah. Cuba huraikan kenapa la ta'khuzuhu sinatun wala nom itu mutasyabih? Sebab dalam ayat ni dia nak cakap yang dia nak bagi tahu yang Allah tu macam tak mengantuk, tak tidur. Dia nak samakan dengan manusia lah, makhluk. Ya. Sebenarnya ini pun ayat pun muhkam juga, tapi pada satu sisi kalau kita faham, boleh pun kita cakap mutasyabih. Sebab ayat itu mengatakan Allah itu tidak Al-Quran dah bagi kata putus Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur kan. Tapi oleh itu kita boleh berandai andai Allah ngantuknya macam mana? Tak boleh kan? Okey, Nurul Asmida, terima kasih. Sama doktor. Okey, Sufyan bin Muhammad. Ada ke Sufyan? Ada Ustaz. Ada. Kau pula tahu tu macam ada yang tak kena je Sufyan. Ada. Tak ada. Okey je. Okey. Terkejut. Betul lah. Kalau ada yang tak kena cakap lah. Okey. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan muka kau Sufyan? Mana? Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan ke Ustaz? Adalah. Okeylah macam ni. Sufyan. Yes. Rasa-rasanya dalam ayat kursi itu ada lagi perkataan mutasyabih itu. Ada perkataan mutasyabih. Engkau di Amerika atau di tanah Melayu ni? Di Malaysia. Malaysia Ustaz. Okeylah. Jadi rasa-rasanya lah Sufyan. Ada lagi perkataan dalam ayat kursi itu yang termasuk jenis mutasyabihat. Selain yang disebut tadi Nurul Asmidah. Boleh tak keluarkan itu? Boleh. Macam mana? Ayat mutasyabihat. Ia adalah ayat mutasyabihat dia Al-Kursiyun. Betul ke Ustaz? La ta'kul jap. Ayat kursi. Macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau
Dia ayat yang dia mutasyabihat kan? Ayat yang dia ada ni sikit. Tak boleh sama sikit dengan manusia. Kita yang Ar-Rahman. Ya. Allah la ilaha illallah. Kasih saya tengok ayat mutasyabihat jap. Oh. Ya, terus. Kursi. Ayat kursi. Okey. Okey. Ayat kursi. Allah la ilaha Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tadi naum kan? Tadi naum yang Ustaz. Betul. Tadi naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min syaa'. Yang mana? Wasi'a kursiyyu sama. Betul ke Ustaz? Kau jangan teragak-agak, kena confident lah. Kena confident lah. Sekejap kau cakap ya'lamu ma baina aydihim. Sekejap kau cakap wasi'a kursiyyu. Yang mana? Yang mana? Kali ni wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kau pasti tak pasti? Kali ni pasti Ustaz. 100% atau 50%? 200%. Okey lah. Betul lah tu Sofia. Kursiyuhu. Wasi'ah kita tahu maknanya lah kan. Wasi'ah maknanya luas kan. Tapi kursiyuhu itu peliklah kita bagi makna. Sebab kalau kita cakap al-kursi, kerusi lah. Macam tempat kita duduk sekarang kan. Tapi kerusi kita ni macam sama ke dengan atau tidak? Tidak. Sudah tentu tak sama. Kalau tak sama macam mana? Kita tak tahulah. Jadi sama ada al-kursi itu maknanya kekuasaan atau singgah sana atau istana atau mana-mana kita tak tahu. Ulama yang berijtihad untuk mengetahui makna yang sebenarnya boleh. Tapi kena ijtihad atas dalil. Walau bagaimanapun, makna yang diberikan kepada al-kursi itu hanya Allah yang tahu hakikat yang sebenarnya. Okey? So, kita tak boleh cakap al-kursi itu maknanya yang betul adalah macam ni. Tak boleh. Sebab al-mutasyabih itu makna yang sebenarnya hanya Allah jua yang tahu. Okeylah Sufyan, terima kasih. Sama-sama. Syukran. Umairah. Are you here, Umairah? Ya, saya Doktor. Nampak kamu ke dulu, Umairah? Doktor, lain saya tak apa kuat lah nak buka kamera. Okeylah. Tapi kau boleh dengar saya ke? Boleh. Okey. Macam ni, Umairah. Di dalam surah Al-Qalam, ayat 42, Allah berfirman, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Soalan saya, Umairah, ini ayat
Muhkam ke atau mutasyabih? Umaira, dengar tak soalan saya? Apa dia Ustaz? Sekat. Ayat dalam surah Al-Qalam itu, ayat 42, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, itu muhkam atau mutasyabih? Oh, sekejap Umaira boleh jawab ke? Rasa ayat mutasyabih sebab kat sini ada perkataan sakin yang bermaksud betis. Kat situ dia menyerupai apa tu? Betul lah tu Umaira. Jadi yauma yukshafu an sakin. Jadi ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat, hari ketika kiamat berlaku. Jadi ketika itu yauma, pada hari itu Allah membuka betis dan mereka diminta untuk bersujud. Fala yastati'un, dan orang-orang kafir itu tak mampu untuk bersujud, padahal bersujud mudah je. Jadi soalannya, perkataan sakin itu betis. Ya, kita pahamlah sakin itu adalah betis, as-saku betis. Tapi apakah betis itu yang dinisbahkan kepada Allah macam kita punya betis? Itu kita tak boleh melampau di sini ya. Andaian kita bagi makna itu pun kena juga harus didasarkan kepada dalil yang kukuh. Walaupun kita ada dalil, daripada pernyataan yang kita keluarkan, kita tidak boleh klaim bahawa pandangan saya ini betul dah. Sebab dalam masalah mutasyabih itu, saya ulangi lagi, hanya Allah yang tahu sahaja maknanya. Okey, hanya Allah yang tahu maknanya. Kita kalaupun nak berijtihad boleh, tetapi kena dengan dalil yang kukuh. Ya, jadi pada tahap bagaimanapun hasil pencapaian kita punya minda, benar atau tidaknya, itu hanya Allah yang tahu. Jadi maksud as-sak yang sebenarnya di sini itu adalah Allah yang tahu. Jadi kita jangan terlalu berandai-andai sangat nak mengetahui maksudnya. Boleh kita mengetahui maksudnya, tapi kena dalil ya. Jadi tapi kalau kita ada dalil, jangan berandai-andai ya. Jangan berandai-andai. Risau kita pula jatuh kepada perkara yang tercela, iaitu at-tajsim wa tashbih. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Okey Umaira, terima kasih. Okey, terima kasih doktor. Okey, Nurul Hidayah. Ada ke Nurul? Ya, Ustaz. Buka kamera Nurul.
Nurul. Sila buka kamera dulu Nurul. Bila Ustaz? Okeylah Nurul. Macam ni Nurul. Tadi saya yang mencari ayat mutasyabihat ya. Sekarang Nurul lagi yang kena mencari ayat mutasyabihat. Dan jelaskan kenapa ianya mutasyabihat. Huraikan Nurul. Sila Nurul. Yang mana satu? Mana-mana ayat yang engkau rasa itu mutasyabihat lah. Tapi kena hurai kenapa ianya mutasyabihat. Yang tadi ada disebut je. Tak, yang lain lagi lain. Lain. Saya tak, yang lain lagi Nurul. Contoh ayat Yadullah. Ya. Yadullah fawqihim. Okey, betul. Sila huraikan Nurul. Ayat tasyabihat pada umumnya kita tahu yad tu maksudnya tangan, tapi dekat ayat ni nak cakap pasal kekuasaan Allah. Okey, jadi Eliad itu betul lah tangan kan, yadullahi fawqa aydihim. Tapi apakah Eliad itu maksudnya sama dengan tangan yang kita punya? Atau justrunya bermaksudan itu hanya Allah yang tahu? Ya. Jadi kita tak boleh terlalu jauh ya mengandai-andai. Ya, jadi kalaupun andaian kita ada keberanian untuk mencari makna yang sebenar Eliad, kita tak boleh memberi pandangan tanpa ada dalil yang kukuh. Andaian pun kita memberikan dalil yang kukuh, kita tidak boleh menyatakan bahawa pandangan itu adalah pandangan yang bernas dan benar. Sebab kata putus ulama dalam perkara mutasyabih ini adalah hanya Allah yang tahu maknanya. Okey, terima kasih Nurul. Okey, Nurul Ain lagi. Nurul Ain ada ke? Ada Ustaz. Nampak kamu. Okey, Nurul Ain. Okey, Nurul Ain. Nurul Ain di mana? Hah? Nampak. Di Nampak Ustaz. Nampak. Oh. Nurul Ain di mana? Nurul Ain di mana sekarang ke? Hah? Kat mana? Dekat Pinang. Dekat mana? Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang PKP hoi. Oh, tak boleh keluar Pulau Pinang Tak apa 2 minggu je. Sabar ke 2 minggu. Duk harap-haraplah selepas 2 minggu tak dilanjutkan pula .
Okeylah Nurul Ain. Tadi Nurul Ain kita dah minta kawan-kawan kita untuk kenal pasti mana-mana ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Kali ini pula saya nak Nurul Ain memberikan contoh satu ayat muhkam. Mana-mana ayat. Tapi kena jelaskan. Kena kenal pasti. Dan kategoriskan kenapa ke kalau ianya muhkam, kenapa yang muhkam? Dia masuk jenis yang mana yang muhkam? Sila Nurul. Okey, start je. Okey. Saya rasa je lah. Ayat huwallazi anzala alaikal kitab. Ayat ni jadi ayat muhkamat sebab dia jelas dan nyata bahawa Allah yang menurunkan kitab Al-Quran ni. Ya. Samaran dalam tu. Tak ada apa-apa yang... Ya. Maknanya tak ada apa-apa yang samar di situ ya Nurul ya? Ya. Semua perkara jelas lah ya? Ya kan? Dari A sampai Z semua umat tahulah bahawa sememangnya Al-Quran, Alkitab Allah lah yang turunkan kan? Dan ini berkaitan dengan perkara akidah kan? Perkara akidah tidak boleh samar-samar kan? Okeylah. Betul lah tu Nurul. Terima kasih Nurul. Stay safe di Penang Okey. Saya rasa satu lagi lah selepas kita bersuruh nak solat asar pula ni. Nurul Ain dah. Natasha, you here? Ya Ustaz. Okey, nampak kan muka Natasha? Ya Ustaz. Lagi satu ayat muhkam. Betul. Ya Ustaz. Okey. Ustaz. Saya cuba je tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Sebab Al-Quran macam mana? Maksud ayat ni menunjukkan kandungan Al-Quran tu kukuh, fasih dan membezakan antara hak dengan batil. Maksudnya ayatul kitabul hakim tu. Betul lah. Kau punya huraian tu macam seorang ahli tafsir besar lah. Tak adalah Ustaz. Ustaz ni tak ada, saya tak tahu.
Okey Natasha, betul lah tu. Jadi itu adalah ayat muhkam lah sebab dia berkaitan dengan sifat ayat-ayat Al-Quran kan. Al-Quran itu kitabun mubin. Dia kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ayat-ayatnya membezakan antara mana-mana perkara yang hak daripada perkara yang batil kan. Okey, terima kasih Natasha. Okey, saya rasa kita sudahi dulu ya. Nantilah kita sambung bila masa ya, sebab saya rasa meskipun saya tidak tanya satu persatu daripada kalian, saya sudah boleh memberikan kata putuslah bahawa kalian sudah faham insya-Allah. Daripada contoh-contoh yang saya bagi, ayat yang saya bagi, kemudian saya minta kalian kenal pasti mana mutasyabihat, kalian boleh keluarkan tu. Dan kalian pun ketika saya minta untuk bagi contoh muhkam, kalian pun boleh bagi, maknanya kalian dah faham ya. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan kawan lain pula yang saya akan tanya ya. Okey, terima kasih atas kehadiran kalian pada petang ini. Asqurkum ala husni istimaikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor. Jazakallah, Doktor. Sama-sama.